Assalamualaikum Cikgu. Kami pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris ingin menebuah Cikgu mengenai proses pembentukan negara bangsa di Indonesia. Okey, jadi terdapat beberapa soalan yang telah kami sediakan kepada Cikgu. Okey, jadi bolehkah kita mula dengan sesi soal jawab? Boleh, insyaAllah. Okey, jadi soalan yang pertama, bagaimanakah proses pembentukan negara bangsa di Indonesia? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. Yang pertama, sebelum kita meneliti proses-proses pembentukan negara bangsa di Indonesia, kita harus melihat dengan lebih dekat apakah istilah nation state ataupun negara bangsa itu sendiri. Okey, negara ataupun state dengan bangsa ataupun nation. So nation state ataupun negara bangsa. Jadi satu pemahaman bahawa satu negara dia tak akan mungkin diwujudkan tanpa ikatan daripada pelbagai suku bangsa. Yang dengan ikatan tu maka bangsa-bangsa yang berbeza-beza dapat disatukan dalam wadah ataupun ikatan yang disebut sebagai negara. Jadi apa tadi? Langkah kan? Proses. Okey. Kita tahu bahawasanya Indonesia adalah satu negara yang majmuk. Okey, negara yang majmuk yang bersifat rencam bangsanya, walaupun bercakap dalam satu bahasa Indonesia, tapi mereka adalah satu bangsa yang rencam. Di sana ada Cina, di sana ada India, di sana ada Melayu yang pelbagai pecahan. Okay, ada Melayu Jawa, ada Melayu Aceh, ada Melayu Ambon. Okay. So macam kita juga di Malaysia, ada Melayu Kelantan, ada Melayu Terengganu, okay, dengan logat daerah yang berbeza-beza. So begitu juga di Indonesia. Tak kala bila mana Presiden Suharto, bila mana Presiden Soekarno mengambil alih tampuk pemerintahan di Indonesia, perkara pertama yang beliau lontarkan adalah tentang negara bangsa. Okay. Sebab Indonesia belajar daripada revolusi yang berlaku di Perancis. Okay. Bagaimana revolusi di Perancis itu sendiri yang telah menyatukan negara Perancis. Jadi cabaran kepada Indonesia adalah untuk menyatukan negara Indonesia yang kita tahu negara Indonesia adalah sebuah negara yang banyak kepulauan-kepulauan yang terdiri daripada hampir 230 juta rakyat. Jadi itulah cabaran yang dihadapi. So bermula dengan apa yang telah diungkapkan oleh Soekarno dalam ucapan pertama kali mana dia mengambil alih tampuk pemerintahan, dia menyebut tentang negara bangsa. Baik, so bila Soekarno mula memperkatakan tentang negara bangsa, proses seterusnya adalah melalui pendidikan. Okay, proses seterusnya adalah melalui pendidikan. Indonesia tidak seperti mana kita di tanah Melayu di Malaysia. Okay, di sana tidak ada sekolah vernakular, baik bagi Cina ataupun baik bagi India. So bagi dia adalah sekolah Indonesia. Okay, Universiti Indonesia yang sistem pendidikannya bernadikan Indonesia. Sebab itu kalau tak heranlah bagi kita kalau awak tengok bercakap dengan orang Indonesia, baik latar belakangnya India ke, latar belakangnya Cina ke, semuanya bercakap dalam satu bahasa, iaitu bahasa Indonesia yang sangat fasih. Baik, yang ketiga, proses yang ketiga adalah melalui perlembagaan.
Okey. Indonesia, perlembagaan Indonesia adalah Pancasila. Okey. Pancasila, bila mana nation state ini dilembagakan, diundang-undangkan, maka menjadi satu tanggungjawab kepada pemerintah untuk menguatkuasakan, untuk menjalankan, memberi pendidikan kepada rakyat tentang kepatuhan kepada konsep negara bangsa. Kemudian lantaran daripada bila mana benda ni diundang-undangkan, konsep negara bangsa ni diundang-undangkan dalam Pancasila dan sebagainya, kita tengok perubahan ketara. Baik rakyat Indonesia yang keturunan daripada Belanda sekalipun, daripada China ke, daripada India ke, daripada mana yang bangsanya asal, semuanya menggunakan nama Indonesia. Okey. Kalau kita tengok, contohlah sebelum ni pemain-pemain badminton Indonesia yang popular, namanya Joko Supriyanto. Okey. Namanya Gunawan dan sebagainya, tapi mereka adalah bangsa Cina asalnya. Okey. Jadi yang pertama tadi, kita bertitik tolak daripada ucapan Soekarno, kemudian melalui pendidikan, kemudian melalui perlembagaan tertinggi Indonesia iaitu Pancasila. Kemudian seterusnya proses ini berterusan dan melalui fasa-fasa pengukuhan. Okey, fasa-fasa pengukuhan di mana pembentukan ini bukan setakat dilembagakan, diundang-undangkan, tetapi meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Okey, dari segi namanya, dari segi budayanya, okey, dari segi cara hidupnya, okey, dari segi ekonominya, semuanya bernadikan negara bangsa Indonesia. Okey. Jadi tak timbul lagi soal saya ni bangsa Cina, saya ni bangsa India. Okey, semuanya adalah bangsa Indonesia. Tapi sebaliknya macam kita negara bangsa juga sebenarnya, tapi negara bangsa yang unik sedikit, yang mengekalkan ciri-ciri penduduk asal dan ciri-ciri asal masing-masing. Contohnya kalau awak tengok dalam IC kita kan, okey, bangsa Cina, bangsa India, okey, bangsa Melayu kan. Jadi sepatutnya kalau kita nak bergerak seperti Indonesia, sebenarnya adalah kita bangsa Malaysia. Okay, itulah antara bagaimana proses pembentukan negara bangsa di Indonesia. Seterusnya, boleh cikgu terangkan serba sedikit apakah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam proses pembentukan negara bangsa? Cabaran yang dihadapi. Baik, yang pertama, dalam mana-mana pembentukan polisi dasar bagi mana-mana negara, sudah tentu ada cabaran. Okey. Begitu juga dengan bagi Indonesia. Baik. Yang pertama, cabaran yang pertama adalah saya sebut baik, cabarannya nanti saya hurai. Yang pertama, cabaran yang pertama adalah nasionalisme sebagai gerakan politik. Okey. Yang kedua, cabarannya adalah proses penyebaran idealisme dan kesedaran bersama dari suatu kelompok masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembentukan negara bangsa. Yang ketiga,
disebut sebagai cabarannya adalah proses pembentukan disebut sebagai, istilah Indonesia ni disebut lembaga negara. Lembaga negara ni maksudnya macam apa nama, agensi ataupun apa namanya, undang-undang tertentu di Indonesia. Okey, so nanti kita pergi satu-satu. Okey, walau bagaimanapun cabaran-cabaran ini dia bukanlah berasingan, tetapi dia berjalan serentak. Okey, cabaran yang pertama saya sebut sebagai nasionalisme sebagai suatu gerakan politik. Baik, kita faham nasionalisme adalah satu disebut sebagai satu semangat cintakan tanah air dan sebagainya kan. Itu definisi yang biasa-biasalah. Tetapi bagaimana di Indonesia dia nak buat satu nak menterjemahkan semangat tadi, cita-cita tadi dalam satu wadah ataupun gerakan politik di Indonesia. So ini cabaran. Jadi pemimpin-pemimpin Indonesia ni melihat ada di kalangan mereka melihat ini satu peluang bagaimana untuk menterjemahkan idealisme apa nama, nasionalisme mereka dalam masyarakat Indonesia. Sebab kita kena ingat mereka sebenarnya bergelumang ataupun kontradiksi antara contohnya macam Soekarno sendiri. Soekarno dia berfahaman komunis. Okey, dia bangkit melalui PKI, Parti Komunis Indonesia, kan? Okey, jadi bagaimana nak menterjemahkan nasionalisme tadi dalam bentuk gerakan politik. So bila sebut gerakan politik, dia akan pergi kepada pembentukan parti-parti. Okey, jadi cabaran inilah yang menjadi kebimbangan besar kepada bangsa Indonesia. Dibimbangi olahan nak menterjemahkan fahaman nasionalisme dengan kepelbagaian perjuangan tadi, menyebabkan perpecahan sekali lagi kepada bangsa Indonesia. Kan, bayangkanlah kalau contohnya satu parti di bawah idealisme perkauman, satu parti di bawah idealisme naratifnya adalah naratif seperti keagamaan, satu lagi berkenaan dengan sosialis, satu lagi berkenaan dengan idealisme demokratik sebagainya kan. Jadi mana mungkin kepelbagaian parti tadi membawa kepada satu kesatuan negara bangsa Indonesia. Ini cabaran dia. Okey, yang kedua, proses penyebaran idealisme dan kesedaran bersama dari suatu kelompok bangsa nak mewujudkan cita-cita negara bangsa. Baik, pada peringkat awalnya harus kita akui bila mana lontaran idea negara bangsa ni dibuat, penerimaan rakyat, walaupun kita kata tidak ada penentangan, tetapi bukan bererti rakyat faham. Okey, di sana ada ketidakfahaman, itulah yang menyebabkan mereka terima. Okey, nampak tak? Kan, macam awak contohnya praktikal sekolah nanti kan, bila tanya, bila awak ngajar, okey semua faham, ada diam. Yang tak faham pun aku juga apa yang awak ajar. Nampak? Kan? Jadi mereka taklah kata cikgu, oh ni. Jadi kita itulah cabaran sebenarnya. Okey. Jadi penyebaran dan kesedaran bersama ni. Okey, dia nak wujudkan bangsa, suatu bangsa, membentukkan negara bangsa ni satu cabaran. Jadi bagaimana idealisme dan kesedaran ini nak dibawa ke dalam masyarakat.
Okey. Lalu sebab itulah perkara kedua yang dibuat adalah melalui pendidikan. Okey, so pendidikan kita tahu Indonesia adalah negara yang begitu daif sekali dalam apa nama, dalam semua sektor. Okay, asalnya mereka adalah sebuah negara yang kaya dengan sumber. Indonesia kaya dengan petroleum. Okay, negara kaya dengan apa namanya hasil bumi, pertanian dan sebagainya. Tapi kerana begitu lama penjajahan Belanda di Indonesia melalui sistem sistem penjajahan yang begitu sistematik, ya, jadi menghalang kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia. Baik, jadi cabaran yang kedua ni proses penyebaran. Jadi mereka menggunakan media pendidikan untuk menterjemahkan idea ni ke dalam masyarakat Indonesia. Okey, sebab itulah kalau awak tengok sendiri pun, kalau awak boleh tengok dalam channel-channel Indonesia, YouTuber dia ke apa sahajalah kan, dalam sama ada selebriti dia ke ataupun orang penting dalam sukan ke, orang penting dalam politik ke dan sebagainya, dia tak ada apa nama naratif lain kecuali naratif dia adalah berkenaan dengan Indonesia saja. Okey. Baik, kemudian yang ketiga disebut sebagai cabaran adalah proses pembentukan lembaga-lembaga negara. Lembaga negara ni maksudnya saya sebut tadi apa? Agensi-agensi kebangsaan. Contohnya universiti. Okay, lembaga-lembaga ni contohnya universiti. Jadi macam kita hari ni, macam kita di peringkat awal kita merdeka. Di peringkat awal kita merdeka, bahasa Inggeris tu adalah bahasa rasmi Malaysia. 10 tahun pertama kita merdeka, bahasa rasmi adalah bahasa Inggeris. Digunakan dalam apa namanya mahkamah, agensi kerajaan dan sebagainya kan. Jadi kita nampak dari situ pun dah tak berapa kemas. Okay, tapi di Indonesia kewujudan lembaga-lembaga ni contohnya macam sistem kehakiman, sistem pendidikan, universiti, sistem ekonomi dia sebagainya, semuanya bernuansakan keindonesiaan. Okey, jadi even penjajah Belanda sendiri tu pun fasih cakap Indonesia. Kalau awak tengok Gubernur Indonesia yang Soho, Vander Capella sendiri kan, tu adalah fasih berbangsa, berbahasa Indonesia. Jadi nak cerita tentang bagaimana pembangunan, nak bangunkan lembaga-lembaga tadi juga satu cabaran. Sebab apa? Sebab sebagai contoh macam sistem kehakiman dia, sistem ekonomi dia, apa lagi tadi saya sebut tentang sistem pendidikan dia dan sebagainya. Jadi tak boleh tidak mesti mencirikan budaya akar umbi Indonesia. Okey. So kalau sistem kehakiman macam mana? Okey, kalau sistem pendidikannya macam mana? Kalau sistem ekonominya macam mana? Semuanya adalah mesti berbudaya, mesti adalah keindonesiaan. Okey, tak boleh. Contohnya macam kita perlembagaan persekutuan kita disebut sebagai LORIC kan, sebab kita contohnya perlembagaan persekutuan kita diasaskan oleh Suruhanjaya RIC, betul kan, yang dianggotai oleh pelbagai anggota daripada Pakistan, daripada India, daripada ketuanya Lord RIC itu sendiri kan. Tapi Indonesia tak, semuanya dibina oleh rakyat Indonesia kepada Indonesia untuk Indonesia.
pakai. Itu antara cabaran. Apakah kesan-kesannya terhadap masyarakat di Indonesia? Terima kasih. Ya, berjaya atau tidak dan kesan dia. Baik. Proses kewujudan negara bangsa Indonesia ni berjaya. Okey. Berjaya disebabkan oleh apa? Disebut sebagai macam contoh macam kita lah, contoh kan, bila satu benda-benda tu dah diinstitusikan, diinstitusikan, diundang-undangkan, diperlembagaankan, denda tak pakai mask 10,000 pun kita takut lah, kan? Betul tak? Jadi denda tak pakai mask, benda kecil je pun tak pakai mask, tak bawah ni, tapi tak pakai kena denda 10,000 contohnya. Jadi kita akut. Baik, begitulah juga di Indonesia. Jadi langkah kerajaan Indonesia menginstitusikan negara bangsa melalui Pancasila tu, undang-undang tertinggi Indonesia, adalah langkah bijak yang telah membawa kejayaan kepada negara bangsa, pembentukan negara bangsa Indonesia. Baik, kesannya kita boleh tengok sampai hari ini. Kesan daripada kejayaan pembentukan negara bangsa Indonesia ni, kita tengok antaranya ialah dalam apa jua bidang di Indonesia, mereka tidak ada cabaran dari sudut rasism ataupun perkauman. Okey, walaupun kerencaman bangsa tu masih ada, tapi mereka tidak ada cabaran. So kesannya bila mana kerajaan nak melaksanakan apa-apa polisi, apa-apa dasar di Indonesia, rakyat Indonesia boleh terima baik satu-satu polisi di Indonesia. Sebab apa? Kefahaman terhadap kepentingan bangsa ni, bangsa Indonesia, melebihi kefahaman terhadap kepentingan bangsa asal itu sendiri. Okey. Jadi mereka faham bila sebut saja bangsa Indonesia, yes, ini adalah untuk semua. Okey. Jadi maka tak heranlah contohnya awak tengok kan, orang Cina kat Indonesia, Cina Kristian ke dan sebagainya, Melayu Kristian ke sebagainya, mereka baca Quran, kan? Melayu Kristian sana pakai songkok contohnya, kan? Okey, baik. Itu kesan. Kemudian yang berikutnya adalah budaya. Ini penting. Okey, budaya, bagaimana budaya nation state. Okey, budaya nation state ni, budaya negara bangsa ni kita tengok dari sudut yang pertama, bahasa. Okey, bahasa. Awak bacalah mana-mana jurnal, mana-mana penerbitan daripada Indonesia yang ditulis dalam bahasa Indonesia, cuba tengok latar belakang penulis dia. Okey, mereka mengungkap istilah-istilah penulisan ilmiah mereka semuanya dalam bahasa Indonesia. Okey, so tidak ada satu istilah yang terkecuali yang terpaksa dipinjam daripada bahasa lain untuk menterjemahkan istilah-istilah bahasa Indonesia. Okey, semuanya boleh diterjemahkan melalui bahasa Indonesia. Okey, ini penting budaya ni. Yang kedua, budaya yang berikutnya adalah bagaimana dikatakan berbudaya Indonesia ni. Okey, bagaimana kejayaan proses pembentukan negara bangsa ni kesannya adalah dari sudut budaya. Okey, yang pertama tadi bahasa, kan. Kemudian budaya lain adalah tentang jati diri. Okey, jati diri. So kalau awak tengok
jati diri rakyat Indonesia ni, di mana pun mereka berada, okey, mereka akan berada dalam di mana bumi yang mana mereka pijak sekalipun, mereka adalah disebut sebagai bangsa Indonesia. Okey, datanglah apa namanya ke Malaysia ke, pergilah ke Amerika ke, pergilah apa namanya mana pun, okey, disebut dia adalah Indonesia. Kalau kita kata apa, I'm Malay, okey, I'm Chinese, kan, I'm Indian, betul tak? Kita tak boleh nak sebut I'm Malaysian. So kita tak boleh nak kata apa nama, kecuali dia tanya where you come from. I'm from Malaysia, kan. Kita tak nak kata apa nama I'm Malaysian, kan. Tak boleh keluar sebab apa? Kegagalan kita untuk menterjemahkan kepentingan pembentukan bangsa Malaysia tu, kan. Contohnya bahasa belajar, kan, ambil SPM, bahasa Melayu ke bahasa Malaysia? SPM, bahasa Melayu ke bahasa Malaysia? Bahasa Melayu. Awak ambil Melayu. Awak ambil STP, bahasa Melayu ke bahasa Malaysia? Bahasa Melayu, kan. Jadi dari situ kita tengok dah apa nama, ada satu kekangan dari sudut bagaimana nak praktikkan budaya masyarakat. Okey. Jadi kalau kita tengok, Indonesia adalah satu contoh apa nama, kesan daripada pembentukan ini kita dapat lihat dari segi bagaimana berbudaya dan sebagainya. Dan kalau awak tengok contoh yang paling ideal adalah negara bangsa Madinah sebenarnya. Okey, negara bangsa Madinah. Okey, yang diasaskan oleh Nabi Muhammad. Itu dalam konteks sejarah Islam pada awal pembentukan negara Madinah. Sekarang kita tengok dari konteks negara bangsa moden di Indonesia. Kalau belajar sejarah pun tengok, kan, negara bangsa apa? Itali, negara bangsa di Jerman dan sebagainya, kan. Okey, next. Macam langkah Indonesia ni untuk mewujudkan semua rakyat adalah bangsa Indonesia. Semua rakyat adalah bangsa Indonesia. Baik. Seperti yang saya dah sebut tadi, antaranya bagaimana nak cabarannya adalah bagaimana nak mewujudkan dalam diri rakyat Indonesia, semua rakyat Indonesia adalah bagaimana nak menyatakan mereka adalah bangsa Indonesia. Baik, itulah cabarannya. Baik, langkah dia, kan. Ya, macam tindakan Indonesia tu untuk mengekalkan, untuk mewujudkan benda tu. Okey, baik. Satu perkara yang perlu kita lihat, Indonesia, kita latar belakang dulu. Indonesia seperti juga macam negara kita, negara yang melalui fasa penjajahan yang daripada penjajahan asing, daripada Belanda, kemudian Jepun, dan datang Belanda balik dan sebagainya. Okey. Jadi sudah tentu satu langkah yang konkret bagaimana untuk mengekalkan kewujudan negara bangsa Indonesia. Baik. Yang pertama kita tengok apa namanya, disebut sebagai alat pembangunan. Okey, istilahnya adalah alat pembangunan. Okey, jadi Indonesia membina negara bangsanya adalah yang pertama dengan pendidikan. Okey,
dengan pendidikan, kalau kita tengok pendidikan ini adalah dalam perlembagaan persekutuan dia, iaitu Pancasila ni adalah perkara kelima yang menjadi fokus kepada Pancasila, iaitu pendidikan. Jadi disebut di sini di sana disebut bagaimana memberdayakan seluruh anak bangsa Indonesia dalam pendidikan tanpa berkecuali. Okey, memberdayakan, bukan memperdayakan, memberdayakan. Okey, maksudnya kata akalnya menguatkan, okey, mengajak, menyuruh dengan undang-undang seluruh anak bangsa Indonesia tanpa berkecuali. Okey, so fahamlah kita bahawasanya pendidikan ini adalah satu alat pembangunan yang penting dalam langkah Indonesia untuk mengekalkan sebuah negara bangsa Indonesia. Baik, kalau kita tengok bagaimana pendidikan ini menjadi alat, bermula daripada pendidikan asas, okey, pendidikan awal kanak-kanak itu sendiri, kemudian pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi di Indonesia, semuanya berorientasikan bangsa Indonesia. Okey, saya ada pengalaman bagaimana seorang kawan saya pernah buat ijazah sarjana muda di Universiti Gajah Mada di Indonesia. Okey, bila saya tanya bagaimana kuliah, buku rujukan dan sebagainya, 100% dalam bahasa Indonesia. Okey, so di sana ada sedikit kekurangan, iaitu tentang rujukan lah. Okey, bagaimana nak cari rujukan lain selain daripada bahasa Indonesia, contohnya bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi dalam istilah memberdayakan seluruh anak bangsa Indonesia ni tanpa berkecuali, mengambil kira kepentingan pendidikan. Yang kedua, langkah berikutnya adalah disebut sebagai keadilan. Okey, keadilan dalam pendidikan. Okey, maksudnya tidak ada yang tertinggal. No disebut asal istilah apa nama? No one left behind. Okey, tidak ada yang tertinggal. Okey. Saya tak ada ambil muat dulu, Amira. So tak nak kecek over lebih-lebih. Okey, baik. So disebut bagaimana keadilan dalam pendidikan, iaitu tanpa mengenepikan kaum minoriti, ataupun Indonesia disebut minoritas. Okey, minoriti. So di sana kita tengok apa nama langkah tersebut. Kemudian berikutnya adalah Indonesia satu negara yang menggalakkan kebangkitan rakyat melalui parti ataupun NGO yang mengajak kepada keindonesiaan. Okey, kalau kita meneliti bagaimana kewujudan parti politik seperti Syarikat Islam, okey, kemudian Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam Muhammadiyah, okey, kemudian parti-parti lain, semuanya parti ini mengajak rakyat orientasi kepada kewujudan parti ini semua adalah berakar umbikan kepada keindonesiaan. Okey, mengangkat budaya Indonesia, mengangkat bangsa Indonesia. Okey, menjadikan Indonesia berkerajaan sendiri. Okey, mengangkat agama Islam sebagai tunjang kepada kewujudan bangsa Indonesia. So tadi daripada pendidikan, keadilan pendidikan, kewujudan parti dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kebangkitan golongan ulama. Okey, golongan ulama di Indonesia
kebangkitan golongan ini mengukuhkan lagi langkah-langkah Indonesia bagaimana nak membentuk negara bangsa. Sebab kita tengok ulama di Indonesia awal-awal perjuangan menekankan tentang bagaimana perlunya bangsa Indonesia bersatu padu, okey, tanpa mengira latar belakang. So dia tak ambil kira. Macam contoh kalau kita di Malaysia, tanah Melayu, bagaimana kita dipecah-pecahkan perjuangan, contohnya perjuangan menuntut kemerdekaan dulu, kan? China dia melalui parti dia MCA, okey, India melalui partinya MIC, Melayu melalui partinya UMNO, kan? Jadi kita nampak dari situ pun tak ada kekangan. So kekangan iaitu dari sudut bangsa-bangsa ni. So kalau hang Cina, hang masuk MCA lah, perjuangan MCA. Kalau hang India, hang join MIC lah. Okey, kalau hang Melayu, hang join UMNO. Okey. So nasib baiklah UMNO tak ada dekat Indonesia, kan? Okey. Jadi contohnya macam golongan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah tadi dan sebagainya, dan syarikat Islam itu sendiri, semuanya berorientasikan keindonesiaan. Okey, jadi perjuangannya mengangkat bangsa Indonesia. Dia tak sebut awal-awalnya taklah sangat tentang nak buat hukum ni keperluan kembali kepada ajaran bagaimana yang dikatakan ajaran Islam yang sebenar. Tak ada sangat pada awalnya, cumanya berkata tentang bagaimana keperluan rakyat Indonesia untuk bersatu padu dalam satu wadah keindonesiaan. Dan kalau awak tengok latar belakang syarikat Islam itu sendiri, pada awal-awalnya mereka menyokong kerajaan Belanda yang menjajah Indonesia, asalkan bangsa Indonesia ni diberi hak-hak dalam politik, ekonomi dan juga sosial. Okey. Boleh? Okey, ni soalan yang terakhir cikgu. Bagaimana negara Indonesia dapat mengekalkan proses pembentukan negara bangsa? Dapat kekalkan. Dapat kekalkan, bukan proses sebenarnya, dapat kekalkan kewujudan dia. Okey. Negara bangsa. Baik. Ini pendapat ke macam mana? Pendapat cikgu. Ya, pendapat saya. Baik. So pendapat saya dia tak terikat dengan mana-mana ni kan. Baik. Pada pendapat saya ada pengalaman ke Indonesia, berada di Indonesia, bergaul dengan rakyat Indonesia, daripada pelbagai peringkat, sama ada pensyarah, sama ada pekerja am, sama ada guru sekolah, okey, staf kerajaan, peniaga dan sebagainya. Bagaimana mereka dapat kekalkan kewujudan negara bangsa Indonesia? Yang pertama, dinamika bangsa Indonesia itu sendiri. Dinamika bangsa Indonesia ni satu bangsa yang dinamik. Dinamik, okey. Dinamis. Okey, dinamika bangsa Indonesia. Maksudnya bagaimana? Yes, mereka boleh terima transformasi. Mereka boleh terima pembaharuan. Mereka boleh terima reformasi dari sudut sistem, sama ada sistem ekonomi, sosial masyarakat, transformasi dalam budaya, dalam apa jua bidang, tetapi mereka akan kembali kepada akar umbinya, iaitu Indonesia. Okey. Bawalah idealisme daripada mana? Daripada Amerika. Mereka boleh adapt. Maksudnya adapt. Maksudnya mereka boleh terima. Okey, bawalah satu sistem daripada Perancis. Bawalah teknologi daripada Jepun. Bawalah satu dasar pembaharuan ekonomi daripada negara maju.
contohnya Amerika ke Rusia ke sebagainya kan, barulah apa-apa teknologi daripada luar, daripada negara asing, yes mereka boleh adapt, mereka boleh terima, tetapi akhirnya mereka akan kepada akar umbi, iaitu akarnya adalah Indonesia. Okey. Jadi kalau hari ni kita tengok, itulah bezanya kita dengan dia kan. Bukanlah nak kata kita ni tak ada semangat jati diri, ada, tapi kita tengok kan, bagi kita kata kemajuan itu barat itu maju kan. Dia orang terima kemajuan, terima reformasi, terima transformasi, terima pembaharuan, terima pembangunan, terima teknologi, terima bahkan orang asing mereka terima, tetapi akhirnya dia akan mesti kepada ke akarnya, iaitu Indonesia. Awak tengoklah YouTuber daripada luar yang pergi ke Indonesia, mesti boleh cakap Indonesia kan akhirnya. Pasal nak diterima dalam masyarakat, mesti kepada Indonesia. Okey, itu dinamika bangsa Indonesia. Yang kedua, mengapa pendapat saya untuk kekal, bagaimana mereka boleh kekal dengan negara bangsa ni. Yang kedua adalah kerana Pancasila tu sendiri. Okay? Sebab tu kita punya perbincangan tak lari daripada Perlembagaan Indonesia tu. Jadi kekuatan Pancasila tu sendiri yang memungkinkan kekal kewujudan negara bangsa Indonesia. Jadi lepas ni awak kena kaji sikit tentang Pancasila, iaitu undang-undang tertinggi, perlembagaan tertinggi di Indonesia. Okey. Jadi maksudnya Pancasila ni mengikat. So siapa saja yang naik sebagai pemerintah, parti mana pun naik sebagai pemerintah, siapa naik pun sebagai pemerintah, okey, bangsa mana pun naik sebagai pemerintah, bangsa asal kan, naik sebagai pemerintah, mereka mesti berpaksikan kepada Pancasila. Okey. Jadi dalam Pancasila tu disebut macam-macam lah tentang kepentingan menjaga kerukunan rakyat Indonesia, keindonesiaan, bahasa Indonesia, agama, kebebasan, hak-hak berpolitik dan sebagainya, undang-undang dan sebagainya lah. Kan? Begitu juga macam kalau tengok macam di Turki. Okay, siapa je yang naik mesti mengekalkan falsafah Kamal Atatürk, okey, yang dijaga oleh tentera. Okey, jadi siapa yang bawa idealisme selain daripada cuba buang idealisme Kamal Atatürk ni, mereka akan dinyahkan oleh pihak tentera yang menjaga perlembagaan Turki. Jadi Indonesia mereka diikat melalui Pancasila. Baik, dinamika rakyat, kemudian Pancasila. Yang ketiga, bagi saya, bagaimana mereka berjaya kekal wujud negara bangsa Indonesia ni. Kita tengok di Indonesia seperti juga di Jepun. Okey, cuba awak tengok latar belakang masyarakat, geografi fizikal Jepun dengan geografi fizikal di Indonesia. Mereka ada satu persamaan dari sudut kewujudan penempatan berpulau-pulau, okey, latar belakang ekonomi dan sebagainya. Jadi rakyat kadang-kadang bukanlah nak kata mereka ni alpa, bermaksud urusan menjaga kepentingan keselamatan, ekonomi dan sebagainya, mereka serahkan
segalanya kepada kerajaan. So bagi mereka, kerajaanlah penentu kepada untuk nasib mereka. Jadi seperti mana juga di Jepun, kecuali Jepun tu masih ada sistem maharaja. Di Indonesia dah tak ada maharaja, kecuali raja apa ada? Raja Sulu, kan? Yang mendakwa dia adalah raja kerajaan Sulu. Okey. Mereka sebenarnya ada lagi lah raja-raja kecil ni, tapi mereka dah tak diiktiraf dalam perlembagaan. Okay, sebab mereka menggunakan sistem negara republik. Okay. So saya rasa itulah pandangan saya, dinamika dinamisme penduduk Indonesia. Yang kedua melalui perlembagaan iaitu Pancasila, dan yang ketiga melalui latar belakang ekonomi dengan geografi fizikal Indonesia ni yang menyebabkan mereka sebahagian besar rakyat Indonesia ni menyerahkan urusan benda itu kepada kerajaan. So bila maksudnya kebergantungan yang tinggi kepada pemerintah. Jadi segala dasar, segala polisi, segala yang cuba dipraktikkan oleh kerajaan mudah bagi mereka untuk terima. Okey.